Okay, hai, selamat pagi. Salat Jumaat. Jumaat yang hari yang sangat barakah ni. Hari ni hari Jumaat kan. So tengah hari nanti kalau lelaki yang dah dapat peluang untuk solat Jumaat tu, korang pergilah solat Jumaat. Sebab ramai lagi orang yang tak dapat solat Jumaat. Okay, untuk santai pagi ni kita akan cakap pasal dosa terhadap ibu bapa dibalas Allah di dunia. Dan janganlah dicemu ketika usia tua mereka. Sebab kalau kita cemu ke, kita derhaka dekat ibu bapa kita kat dunia juga kita dapat balasannya. Okey. Berbakti kepada orang tua sudah menjadi satu tuntutan dalam Islam. Ini kerana sebagai menghargai pengorbanan mereka yang tidak putus-putus untuk membesarkan anak-anak dan sebaik mungkin dengan sebaik mungkin dan menjadikan kita seorang manusia yang berguna. So, mak bapak kita dah jaga kita daripada kecil sampai besar sekarang. Macam kita dah 21 tahun kan. Daripada umur baru lahir sampai 21 tahun ni, mak bapak kita bagi kita makan cukup, minum cukup, tempat tinggal. So, macam jasa diorang macam tak terbalas lah. Kalau walaupun kita bagi hadiah ke apa, tapi kita bagi hadiah tu sebagai nak cakap macam ni, nak cakap kita menghargai apa yang diorang pernah buat kat kita. Okey, perintah berbakti kepada ibu bapa dirakamkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, maksudnya Allah lah semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-dua mereka sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Okey, perkataan tu pun kita dah jadi anak derhaka dah, sebab kita menggoreskan hati mak bapak kita. Dan lagi macam ibu kita kan, kalau mengalirkan air mata tu pun disebabkan kita jadi berdosa dah. Okey, macam sekarang, zaman sekarang ni banyak berita yang ada cakap anak bunuh mak bapak lah sebab harta, gaduh dengan mak bapak, buang dah tak sanggup nak jaga mak kan. Mak dengan ayah masa tua diorang hantar dekat rumah orang tua. So kat situ macam korang tak menghargai apa yang parents korang buat dekat korang. So kalau mak ayah kita dah tua ke, dah sakit ke, kita korbankan diri macam berhenti kerja. Tak adalah berhenti kerja kan, tapi korang boleh je cari kerja lain yang boleh ambil masa, meluangkan masa dengan parents korang, jaga dorang masa sakit. Sebab kita dah lama, daripada kecil besar dah mak bapak kita jaga kita kan, dah sakit, demam, dorang hantar kita ke hospital semua. Takkan time dorang tua kita tak buat macam tu kan. Okey, sabda baginda Rasulullah lagi, kehinaan. Masa baginda bertanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? So Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikan sebab masuk syurga. Okey, sebab maksudnya kalau kita tak jaga mak bapak kita dengan baik, macam derhaka ke, Rasulullah akan cakap kita hina. Sebab kita cakap pun dah derhaka kan. So tak ada syurga lah untuk dia. Kalau macam Allah kata, kalau kita dah redha Allah, kita minta redha ibu bapa kita dulu, baru kita dapat redha Allah. Macam tu. Okey, kunci utama bagi seseorang untuk masuk syurga adalah dengan mentaati ibu bapanya dan berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh melakukan kemaksiatan dan kemurkaan kepada Allah. Okey, kunci utama kita untuk masuk syurga adalah mentaati ibu bapa kita. Kita ikut je apa mak bapak kita suruh. Selagi benda tu
selagi benda tu baiklah. Kalau ke arah yang jahat, macam dia suruh kita mencuri ke, kita buat maksiat ke apa, benda tu boleh tolak. Kita ikut apa yang baik untuk kita dan dia lah. Okey. Berbakti kepada ibu bapa boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah semasa mereka hidup dan yang pertama semasa mereka hidup, dan yang kedua adalah semasa mereka dah meninggal. Okey. Masa hidup ni okey, senang je nak berbakti dengan dorang kan. Macam dengar cakap dorang, bercakap dengan nada yang lemah lembut. Lepas tu membantu meringankan beban dorang, sentiasa mengambil tahu keadaan mereka, terutamanya daripada sudut kesihatan. Lepas tu sering menelefon mereka jika kita berada jauh daripada ibu bapa, agar mereka mengetahui bahawa kita sentiasa mengambil berat terhadapnya. Ni biasanya macam orang dah berkahwin kan, anak-anak yang dah berkahwin ataupun anak-anak dekat dekat masa belajar ke apa, sentiasalah menelefon mak bapak korang. Tak kisahlah, telefon macam sekejap je, macam tanya khabar, dah makan ke belum, sihat ke tak, tu dah cukup dah cukup dah, macam tak lebih daripada 5 minit pun tanya khabar mak bapak korang. Okey. Seterusnya adalah sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka agar sentiasa dirahmati dan diredai Allah. Kita setiap solat mesti ada doa. Okey. Doa yang penting adalah doa ibu bapa kita, doakan kesejahteraan mereka untuk mendapat keredaan Allah. Sebab Allah kata kalau nak dapat redha Allah, dapat dulu keredaan ibu bapa dulu. Okey. Seterusnya adalah menjaga mereka ketika mereka sakit, dan seterusnya adalah menyantuni mereka ketika usia mereka sudah lanjut. So walaupun diorang dah sakit ke dah apa kan, dia sekurang kena ada sebelah diorang, kena ada. Walaupun nurse ke doktor ke jaga diorang tak sama dengan anak-anak dia jaga diorang rasa macam tu. Okey, seterusnya adalah ni yang setelah mereka meninggal dunia. Dan mereka dah meninggal dunia, kita bukan terus abaikan kita punya tanggungjawab kan. Kita boleh je mendoakan mereka supaya mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Okey, sabda Rasulullah berkata, apabila matinya seseorang insan itu, maka akan terputuslah segala amalannya melainkan tiga perkara, iaitu doa anak-anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. So 3 tu je dia punya pahala berjalan. So kita ni sebagai anak kenalah doakan supaya mereka ni di kalangan orang yang beriman. Habis tu kita sedekahkan Al-Fatihah dekat diorang. So itulah kita punya amal yang boleh diorang terima lah. Itu hidayat hadis riwayat Muslim 1631. Okey, seterusnya adalah melunaskan hutang-hutang yang wajib, iaitu hutang dengan Allah, seperti puasa, haji, nazar dan sebagainya. So masa ibu korang mengandungkan korang time puasa ke kan, macam 30 hari tu tak boleh puasa. So korang sebagai anak kena wajib untuk melunaskan hutang-hutang. Macam dia pernah nazar ke, korang buatkan untuk dia. So kalau dia tinggal puasa kan, korang kena gantikan puasa, maksudnya. Okey, seperti mana dalam sebuah hadis telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ke atasnya puasa Ramadan meninggalkan puasa. Adakah aku perlu qada puasa lagi bagi pihaknya?" Rasulullah berkata, "Ya, kerana hutang dengan Allah lebih berhak untuk ditunaikan." So anak yang tinggal ni, anak yang hidup ni perlu melunaskan hutang puasa tu lah, qada puasa yang ibu bapa korang tertinggal tu. Tu hadis riwayat Al-Bukhari 1953. Yang seterusnya adalah selesaikan hutang-hutang ibu bapa yang telah pergi kepada sesama manusia setakat yang mampu. So hutang manusia ni penting, walaupun sepusing RM400 pun korang kena melunaskan juga. Sebab
dia efek dekat akhirat kan. Dia efek dekat dekat akhirat sana. Yang seterusnya adalah tunaikan segala wasiat yang ditinggalkan sebaik mungkin. So kalau mak bapak korang meninggalkan wasiat ke apa ke, korang tunaikan. Lepas tu seterusnya adalah bersedekah untuk mereka dan niat khusus agar sedekah itu sampai ganjaran kepada arwah ibu bapa korang. So sedekah tu sedekah tu korang niat untuk niat agar sedekah okey. Ganjaran sedekah tu korang niatkan untuk mak bapak korang dekat alam kubur tu kan. So pahala tu pergi kat dorang semua. Kita pun dapat pahala, mak bapak korang pun dapat pahala. Okey. Mak bapak kita tak pernah meminta jasa tidak pernah meminta jasa mereka dibalas. So parents kita tak pernah pun cakap nak dia cakap dengan anak dia macam nak sikit duit kan, sebab mak bapak dah jaga korang. So mak bapak kita tak pernah pun mengungkit macam mana diorang jaga kita, macam mana diorang jaga kita semua kan. Cukup bagi mereka untuk melihat semua anaknya bahagia dan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, itu je mak bapak korang nak. Dia nak korang berjaya dunia akhiratnya. Okey, ada di antara kita menyesal atas perbuatan mereka dahulu yang pernah melukakan hati atau tidak patuh kepada orang tuanya. So kalau mak bapak korang dah meninggal semua kan, tak guna dah menyesal, sebab dia tak boleh nak patah balik masa nak jumpa mak bapak korang ke minta maaf ke kan. So sekarang ni sesiapa yang masih ada ibu dan bapa, taatlah pada mak bapak korang. Dengarlah cakap diorang kan, dengar benda yang baik sahaja. Kalau yang ke arah kemaksiatan ke arah dosa ke, korang just tinggalkan, bincang secara baik. Itu je untuk pagi ni. Hargailah mak bapak korang, ibu bapa korang lah. So itu saja untuk pagi ni. Kita akan jumpa pukul 1 dan pukul 4 petang nanti. Okay, terima kasih untuk mendengar. Terima kasih terima kasih join live ni ke, tengok live ni ke. Kalau ada tersalah cakap ataupun tersalah info, maafkan saya lah. Sebab manusia ni selalu melakukan kesalahan. Okey, itu je untuk pagi ni. Assalamualaikum. Bye.